warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam penulisan daripada akademipenulis.com. Menyambung perbincangan mengenai apa yang akan tuan-tuan dan puan perolehi melalui bengkel penulis super. Penulisan meliputi 3 peringkat untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik. Peringkat yang pertama adalah yang dikatakan sebagai peringkat pra-penulisan. Apakah itu pra-penulisan? Pra-penulisan adalah peringkat di mana seseorang pengarang merancang penulisan yang akan ditulis. Tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan pengarang apabila mereka ingin berkarya, menghasilkan tulisan mereka, mereka hanya terus menulis. Tulisan mereka berdasarkan kepada apa yang ada pada diri mereka, apa yang ada di library mereka, apa yang ada di atas meja mereka. Ini yang mana mereka alihkan ke dalam bentuk penulisan tanpa terlebih dahulu merancang apakah konsep, apakah sasaran, apakah yang mereka ingin bawa dalam penulisan mereka. Di peringkat pra-penulisan, seharusnya seorang pengarang, mereka terlebih dahulu mengenal pasti apa yang dikatakan sebagai 5W dan 1H. Apakah 5W 1H itu? W yang pertama adalah who. Seorang pengarang sebelum menulis sebuah buku, menulis sebuah penulisan, pertama sekali mereka perlu mendefinisikan siapakah pembaca karya mereka itu. Di sinilah penting, kerana apabila seseorang pengarang betul-betul mengenali siapakah pembaca yang akan membaca buku mereka, dengan sendirinya karya itu akan lebih terfokus. Dalam penulisan, seharusnya penulis menulis apa yang orang ingin tahu dan bukan menulis apa yang mereka mahu. Ramai pengarang, apabila mereka menulis berdasarkan apa yang mereka mahu, ini yang menyebabkan karya yang mereka tuliskan itu tidak ditulis untuk tujuan pembaca mereka. Mereka hanya menulis untuk tujuan memenuhi cita rasa, memenuhi kehendak diri mereka sendiri, tanpa mengambil kira siapa yang akan baca selepas ini. Sudah tentu, apabila mereka ingin menulis buku tersebut, mereka merasakan bahawa orang lain akan baca. Ini benda yang menyebabkan kadang-kala buku-buku yang ditulis tanpa perancangan yang teliti sukar untuk menyerap masuk, sukar untuk menembusi pasaran dengan lebih baik. Bila menyebut mengenai who, seorang pengarang perlu mendefinisikan secara spesifik, secara terperinci, siapakah sebenarnya pembaca mereka, umurnya apa, pendidikannya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, bagaimana cara orang yang membaca itu nanti akan membaca karya mereka. Ini yang kita didikan dalam who. Kemudian what, apakah masalah yang dihadapi oleh pembaca yang sebegini. Kembali kepada who tadi. Apabila kita kenal pasti who itu spesifik, maka kita boleh kenal pasti pula masalah itu ataupun what itu dengan lebih teliti dan lebih spesifik. Kerana kita tidak mahu nanti apabila kita menulis, kita berikan ubat yang salah untuk masalah yang salah. Kita memberikan penyelesaian yang salah kepada perkara yang salah. Ini menyebabkan karya-karya tersebut nanti tidak akan memenuhi sasaran yang sebenar kepada penulisan tersebut. Seterusnya adalah why. Mengapakah pula masalah itu boleh berlaku? Apabila kita kenal pasti masalah, what tadi, kita kenal pasti pula mengapakah, apakah punca perkara itu boleh berlaku. Apakah yang trigger benda itu untuk menyebabkan masalah itu membarah. Ini yang kita telitikan pada why. Seterusnya, bila kita tahu tentang mengapa, puncanya, maka seterusnya adalah kita kena pastikan pula, kita akan cuba cari pula where, ke mana hala tuju buku ini. Apakah penyelesaian yang kita akan cuba berikan dalam penulisan kita. Di sinilah, tuan-tuan dan puan, pentingnya seorang pengarang menggunakan apa yang ada di atas meja, apa yang ada di perpustakaan mereka, apa yang ada di minda mereka, untuk mencari solusi, untuk mencari penyelesaian kepada perkara-perkara yang dikatakan sebagai masalah dan punca-puncanya tadi. Dan akhir sekali adalah when. Setiap buku itu perlu memenuhi zamannya. Penyelesaian yang diberikan kenalah penyelesaian yang memenuhi zamannya. Bukanlah penyelesaian yang untuk zaman terdahulu, zaman-zaman lampau. Kerana setiap zaman ada kaedahnya sendiri.
Setiap zaman ada cara berfikirnya sendiri. Setiap zaman ada alat-alatnya sendiri. Dahulu, orang menulis, orang menghasilkan karya menggunakan mesin taip. Zaman seterusnya, daripada mesin taip, berubah pada zaman menggunakan komputer. Sekarang, masuk ke zaman lain pula. Yang mana sekarang ni orang sudah diperkenalkan dengan gadget-gadget tertentu. Contohnya macam iPad yang saya pegang sekarang ini. Ini adalah alat terbaru yang mana digunakan pada zaman sekarang. Ini menunjukkan bahawa setiap zaman berubah dan ada penyelesaiannya yang tersendiri. 5 dalam 1 H ini, kita akan perincikan untuk memastikan buku yang dituliskan nanti adalah buku yang memenuhi cita rasa pelanggan, memenuhi cita rasa pembaca dan memenuhi zamannya. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini kita akan terangkan dalam bengkel prinsipal nanti. Kita temui di sesi yang akan datang. Terima kasih.